Menarik 10. Beberapa bahan artifak lama ditemui ketika kerja-kerja penggalian bagi projek penyambungan sistem kumbahan di pekarangan Balai Polis Sentral Kuching pada Khamis. Laporan mengenai penemuan tersebut diterima daripada Jabatan Kerja Raya JKR. Susulan itu, kerja-kerja kajian tapak dijalankan oleh Unit Arkeologi Jabatan Museum Sarawak di tapak penemuan artifak. Kebanyakan daripada penemuan ini adalah berbentuk tembikar sama ada dari China, Eropah dan kemungkinan besar dari Timur Tengah. Penemuan paling jelas adalah botol pil kaca yang dibuat pada tahun 1880 dari London. Di bawah Ordinan Warisan Sarawak 2019, sebarang penemuan berbentuk artifak barang lama mesti dilaporkan kepada Jabatan Museum Sarawak atau diserah terus. Bagaimanapun, penemuan artifak itu akan dikaji bagi mengesahkan nilai sejarahnya kepada Sarawak. MPH telah melancarkan aplikasi e-pembelajaran interaktif sosial terbaru yang dikenali sebagai Learning PAL. Platform ini menawarkan pelbagai penyelesaian pembelajaran dari kandungan video atas permintaan hinggalah e-book dan bilik darjah langsung. Paling unik, Learning PAL merupakan aplikasi e-pembelajaran pertama dilancarkan di Malaysia. Antara fungsi menarik Learning PAL ialah PAL Reads, My Mentor, PAL Revise, PAL Replay, PAL Reality. Learning PAL sangat mudah dan bagus digunakan sepanjang cuti sekolah, lebih-lebih lagi buat para pelajar. Seiring dengan pelancaran rasmi Learning PAL, anda juga boleh menyertai Learning PAL e-Carnival bermula 19 hingga 21 Disember 2020. Untuk info lebih lanjut, anda boleh layari www.learningpal.com. Minat mendalam dalam bidang seni lukisan sejak di bangku sekolah kini menjadi punca rezeki kepada seorang siswazah Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam untuk menghasilkan seni lukisan mural jalanan yang mencecah harga ratusan ribu ringgit. Muhammad Sayuti Rosli mula bergiat aktif menyertai pertandingan yang diadakan sejak di peringkat sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Beliau pernah menjadi satu-satunya wakil pelukis berbangsa Melayu dari Malaysia ke Barcelona, Spanyol pada 2012 dan 2013 di Melbourne. Upah yang dikenakan bermula serendah RM500 sehinggalah RM160,000 mengikut jenis lukisan, saiz keluasan mural selain mengambil kira bajet pelanggan. Tempahan yang sering mendapat permintaan tinggi adalah mural 3D bermotifkan pemandangan serta flora dan fauna. Untuk mural ringkas, beliau dapat menyiapkannya dalam tempoh kira-kira 3 jam dan bagi lukisan yang agak rumit mengambil masa sehingga 2 bulan. Seorang lelaki sanggup menggadai nyawa meredah lautan semata-mata mahu pulang ke kampung halaman dengan menggunakan pelampung kerana tidak memiliki wang. Lelaki bernama Dedik, 27 tahun, ditemui terapung selama 3 jam dengan berpaut kepada 2 tong air di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Dedik dikatakan mahu pulang ke kampung halamannya di Malang, Jawa Timur. Dia yang disangka sudah lemas ditemui oleh penduduk tempatan kira-kira 300 meter dari daratan. Ketika ditemui, Dedik tidak mengalami kecederaan. Menurut Ketua Polis Pelabuhan Balikpapan Semayang, AKP Retno Aryani, lelaki berkenaan memiliki rekod kesihatan penyakit kemurungan. Thailand menghantar pulang 2 ekor orangutan Sumatera ke Indonesia pada Jumaat selepas beberapa tahun diseludup ke negara berkenaan. Pemburu haram di Asia Tenggara menyasarkan orangutan yang semakin terancam untuk dijual sebagai haiwan peliharaan. Menurut polis, 2 ekor orangutan berusia 4 tahun iaitu Aing dan Natalie diseludup sebelum ini untuk dijual dalam sektor pelancongan. Sindiket penyeludup cuba membawa 2 ekor orangutan itu masuk ke negara Thailand menerusi Malaysia pada Jun 2017. Namun, usaha itu gagal apabila sindiket tersebut dipintas pihak berkuasa di sempadan. Kedua ekor orangutan tersebut diletakkan di Pusat Keselamatan Hidupan Liar di tengah Thailand dan bakal menjalani program rehabilitasi sejurus tiba ke Indonesia sebelum dilepaskan ke hutan.
Seorang bekas guru di Bogor, Indonesia bertukar kerjaya menjadi pereka fashion yang menghasilkan busana unik dan kreatif untuk kucing peliharaan. Freddy Lugina Priyadi meneroka pelbagai jenis perniagaan termasuk mengurus kedai membaiki motosikal sebelum mendapat tahu tentang permintaan pasaran dalam fashion dan pakaian kucing. Lelaki berusia 39 tahun itu membekalkan pelbagai jenis busana seperti pakaian adiwira seperti Thor dan Superman, selain pakaian jururawat dan baju tradisional Islamik seperti hijab, songkok dan samping. Freddy kini menjana pendapatan sebanyak 3 juta rupiah iaitu RM870 sebulan bagi menjual sekurang-kurangnya 4 helai sehari. Busana buatannya yang dijahit di bengkelnya di Bogor Selatan, Jakarta dijual pada harga RM20 hingga RM40 sehelai. Terganggu dengan sampah yang disebabkan oleh pelitup muka yang kebanyakannya dibuat daripada bahan polipropilin, pelajar jurusan reka bentuk perabot ini tampil dengan solusi mesra alam. Kim Hanel berusia 23 tahun mengumpul pelitup muka yang ditemui dan mencairkannya untuk menghasilkan bangku kecil yang disebutnya Stack and Stack. Kim letakkan kotak untuk mengumpul pelitup muka di pusat pengajiannya Universiti Seni dan Reka Bentuk K1 di Bandar Uiwang, Selatan Seoul. Sejak itu, dia mengumpulkan 10,000 pelitup muka terpakai dan telah menerima lebih dari 1 tan pelitup muka yang rosak dari sebuah kilang. Ujarnya, beliau memerlukan sekurang-kurang 1,500 keping untuk membuat bangku 3 kaki 45 cm. Selain bangku, beliau juga menghasilkan perabot lain menggunakan pelitup muka kitar semula seperti kerusi, meja atau lampu. Seorang pemuda Cina di Baoding, Provinsi Hebei, China Utara telah menyambung dan menukarkan kereta lama menjadi model transformer yang menakjubkan. Transformer terbesar yang dihasilkan oleh timnya itu mencapai ketinggian lebih dari 12 meter. Berdasarkan video yang dimuat naik, Kuan Lee Kun bersama kumpulannya mengambil masa lebih dari setahun untuk membuat model transformer tersebut. Kuan berkata ianya bukanlah sesuatu yang sukar, tetapi yang menyukarkan adalah untuk memastikan pergerakan model tersebut bersesuaian dan arahan yang menyeluruh. Eropah muncul rantau pertama di dunia melepasi jumlah 500,000 kematian akibat COVID-19 semalam menurut satu penjumlahan AFP berdasarkan sumber rasmi. Wabak itu telah meragut sekurang-kurang 569,000 nyawa di 52 negara serta wilayah seluruh Eropah. Hampir 37,000 mangsa terkorban di Eropah sepanjang tempoh 7 hari lalu, iaitu angka mingguan tertinggi sejak dilanda wabak berkenaan. Malah pada Selasa lalu, sebanyak 6,800 kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam, angka tertinggi setakat Jumaat. Sejak awal Oktober lalu, Eropah juga muncul rantau mencatatkan angka jangkitan baharu yang tertinggi setiap hari. Badan Angkasa Kanada menandatangani perjanjian dengan NASA menghantar astronotnya mengelilingi bulan pada 2023. Kanada bergabung dengan Amerika Syarikat dalam misi ke bulan sejak misi Apollo dilancarkan. Jika berjaya, Kanada menjadi negara kedua menghantar angkasawan ke bulan. NASA dan Badan Angkasa Kanada rasmi bekerjasama membangunkan stesen luar angkasa di bulan, Lunar Gateway. Ketika ini, Kanada mempunyai 4 calon yang dipilih menyertai misi berkenaan. Menarik 10.